qala rabbi shrah li sadri. Allah. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku akan dadaku. Lapangkan bagiku dadaku. Tengok nota di bawah, 859. Oleh kerana perkara yang ditugaskan kepadanya amat besar, dan Fir'aun itu pula seorang raja yang amat kejam, angkuh, sombong, takabur, maka Nabi Musa AS merayu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilapangkan dadanya sehingga ia dapat menghadapi segala pertentangan dengan tabah hati. Mana kita minta Rabbi wasi' li sadri, lapangkan dada aku supaya aku faham apa tugas aku dan aku berani untuk berdepan dengan Fir'aun, dan aku bersedia untuk menerima apa saja pertentangan daripada Fir'aun. Jangan sempitkan dada kita. Kita ni kalau dalam perjuangan dada kita sempit, susah. Nah, sekali orang kritik kita ya, merah muka sampai ke telinga, sampai ke kepala, payah macam ni. Maka Nabi Musa minta lapang dada. Kalau setakat Fir'aun nak hentam, nak kata, kita kata pedulikan dia, sebab agenda kita besar, nak ajak dia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Itu permohonan yang pertama. Kemudian Musa minta yang kedua. Permohonan yang kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku akan tugasku. Kita minta sahil alayya ya Rabbi, permudahkanlah urusan saya nak berdakwah kepada Fir'aun, dan apa saja rentangan biar mudah. Yang pentingnya Nabi Musa nak jumpa Fir'aun, Fir'aun nak jumpa. Nabi Musa minta tarikh nak masuk menghadap, boleh. Maknanya urusan ni biar berjalan dengan mudah, Bagaimana kalau kita nak pergi dakwah kepada orang-orang tak mau jumpa kita? Macam nak dakwah? Jadi itu susah. Maka Nabi Musa minta yang kedua, dia dari sudut jiwa dia tenang, dari sudut urusan pun tidak ada banyak kerana birokrasi tak banyak, boleh je nak menghadap Fir'aun senang-senang. Permohonan yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Allahu akbar. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Untuk apa? Yafqahu qawli, supaya mereka faham akan kata-kataku. Di sini panjang sikit cerita. Tengok nota di bawah, 860. Yakni jadikanlah aku seorang yang petah, fasih berkata-kata, supaya mudah dipahami oleh orang ramai, dan supaya aku dapat mengalahkan hujah-hujah lawan, hujah Fir'aun. Maka di sini para ulama tafsir kata, Nabi Musa minta wahlul 'uqdatan. Dia minta supaya hilang lidah dia yang tidak fasih. Mungkin bercakap tegak-gagap ke macam mana dia punya bahasa, supaya hilang. Untuk apa? Untuk dia menyampaikan maklumat kepada Fir'aun. Kata Hasan Basri, halla 'uqdatan wahida. Nabi Musa minta satu je, bukalah ikatan lidah aku ni. Kalau dia minta semua fasih terus boleh je, tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia tak tamak, dia minta satu-satu. Allahu akbar. Karena itu da'bul anbiya, para nabi alaihi salatu wassalam, la yas'aluna illa bihasabil hajah. Mereka tidak minta kecuali sekadar keperluan. Maka apa sebabnya Nabi Musa ni lidah dia tidak fasih? Kenapa? Dalam cerita yang masyhur, tuan-tuan tandalah cerita masyhur ni. Dalam kitab Al-Qasasul Qurani yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, dia kata sebahagian daripada ulama tafsir dan juga ulama hadis membawa riwayat ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas, daripada kata-kata Ibnu Abbas, tapi bukan daripada Nabi, tidak marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mauquf pada Ibnu Abbas.
sebagaimana kata di para ulama, Imam Ibn Kathir contohnya, dia kata demikian juga diriwayat oleh ulama-ulama hadis. Dia kata apa? Nabi Musa waktu kecil, dia duduk atas riba ibu dia, isteri Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun pegang dia. Bila pegang, dia pegang janggut Fir'aun, dia hentak. Sakit Fir'aun, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka Fir'aun mengamuk, nak bunuh dia. Kata di mak dia, jangan abang, budak kecil, kau nak ambil kira dengan dia. Oh, habis macam mana nak buat? Mu nak tahu dia budak cerdik tak cerdik? Dia ambil bara api, ambil buah tamar, letak sebelah-sebelah kan. Musa pergi ambil api, letak lidah. Sakit. Dia menyebabkan lidah dia lepas bara itu tak asih. Kata di Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika meriwayat riwayat ini, dia kata ini riwayat dicerita oleh Ibnu Abbas, ka'annahu talaqqahu. Mungkin Ibnu Abbas meriwayat cerita ini daripada Israiliyat an Ka'b bin Ahbar wa ghairuhu, wallahu alam. Itu kritikan Ibnu Katsir terhadap cerita. Maknanya Ibnu Katsir tidak menerima cerita ini. Sebab itulah dalam Syekh Salah, analisa kepada cerita ini saya bawa di sini supaya tuan-tuan dapat ingat. Cerita yang kata letak bara api itu masyhur. Daripada Ibnu Abbas tak ada orang pertikaikan. Cuma bagaimana kita nak memahami dalam beberapa ayat Al-Quran ini menafsir sebahagian dengan sebahagian lain. Tafsir ba'duha min ba'd. Kita tengok, yang pertama kita tengok kepada permohonan Nabi Musa sini. Qala rabbi shrah li sadri. Cerahkan lapangkan dadaku. Permudahkan urusan aku dan lepaskan ingatan dan lidahku supaya orang faham kata-kataku. Ni ayat kita yang baca hari ini sampai 25. Dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara, Nabi Musa cakap apa? Wa iznada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin qauma fir'aun. Musa mau pergi jumpa Fir'aun. Nabi Musa bagi tahu, qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Ya Allah, saya bimbang takut mereka dustakan dakwah saya. Wa yadhiqu sadri, bila dia dusta, saya ni mudah gelabah. Mudah menggelabah, mudah orang panggil panik contohnya. Jadi sempit dada. Bila sempit dada saja, la yantaliqu lisani, yang menyebabkan saya tak boleh nak bercakap dengan baik. Oleh itu fa'arsil ila Harun. Mintalah Harun pergi bersama saya. Manakala saya tak nak bercakap, Harun akan kabar balik. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga 13. Dalam surah Al-Qasas ayat 33-34, Nabi Musa bagi tahu bila Allah Ta'ala perintah dia supaya pergi jumpa Fir'aun, Musa kata apa? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, aku telah bunuh di kalangan mereka Qibti. Aku bimbang takut dia bunuh aku. Wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Akhi Harun lebih petah bercakap. Maka analisa dari sini mengatakan bahawa Nabi Musa AS bukanlah seperti yang didakwa, yang masyhur itu lidah dia tak boleh nak cakap sebab langsung tak faham. Tapi Nabi Musa lebih kepada dia panggil, bila dia berdepan dengan musuh, bila musuh bantah cakapan dia, menyebabkan dia jadi menggelabah dan dia sukar untuk mengeluarkan kata-kata yang fasih. Ini satu analisa. Kita kata Masya Allah, munasabah juga logik di sini. Tapi Harun jenis tenang, cool orangnya. Maknanya kalau orang provokasi ke apa benda, tak ada apa. Sebab itu kadang-kadang kita tengok perbahasan di dalam debat ke, atau saya kata debat lah, dalam parlimen ke contohnya lah, dalam dewan ke, kita tengok bila ada orang provokasi, ada setengah orang ni melenting, lompat-lompat, dia punya bercakap sampai tak orang panggil tak ketahuan, keluar bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Itu dia panggil bahasa. Baik. Maka di sini analisa mengatakan bahawa Nabi Musa bukanlah seperti yang masyhur itu, tapi dia lebih kepada bila dia kena attack ataupun provokasi bahasa yang menyebabkan Musa tak boleh nak bercakap dengan fasih. Wallahu alam, itu analisa yang dibuat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Qasasul Qurani. Menarik dia punya kisah, analisa dia kepada peristiwa ini. Baik, saya nak pergi kepada
permohonan yang keempat. Nabi Musa minta dengan Allah Azza wa Jalla yang keempat, waj'al li waziran min ahli. Allahu Akbar. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Waj'al li. Siapa dia penyokong itu? Harun akhi. Harun, saudaraku. Jadi saudaraku ini, Harun alaihissalam, fasih, dia tidak mudah panik dan lemah lembut orangnya. Jadi aku nak seorang lagi, kalau aku tak mampu nak berhujah, orang panggil bahasa tak fasih ketika itu, Harun boleh cover balik. Baik para jemaah sekalian, tentang Harun. Harun ni tak banyak cerita dia. Cerita dia, nama dia disebut banyak kan dalam Quran. Tapi hikayat dia tidak disebut panjang. Di mana Harun lahir, di mana, cuma ada sebagai ulama mengatakan Harun ni lebih besar daripada Musa, akbar min Musa, abang dia. Wallahu alam. Dan maknanya ketika Nabi Musa nak masuk Mesir, Harun masih ada di Mesir. Yang lari ke Madian Musa seorang je. Yang bunuh Kibti Musa. Harun tak bersalah, maka dia masih ada di Mesir. Nabi Musa minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya lantik Harun pergi bersama dengan dia untuk berdepan dengan Fir'aun. Baik, alhamdulillah. Di sinilah kata di para ulama, kalau kita nak cari siapa orang yang paling baik kepada saudara dia, jawabnya Musa. Sebab apa Musa? Nabi Musa alaihissalam, bila dia diberi tugas yang besar, dia perlu pada pembantu. Pembantu yang layak sebagaimana dalam pengetahuan Musa. Sebab Musa pun dah 10 tahun tinggal ke kampung. Tapi dia tahulah, dia ada adik-beradik di Mesir, nama Harun. Harun ni seorang yang tenang. Seorang yang tenang. Bila bercakap, lembut, tenang, cool kata orang. Tidak mudah tidak mudah menggelabah contohnya. Maka dia tahu Harun ni ada kepakaran dan ada kebolehan. Maka dia minta Allah lantik Harun sebagai Nabi. Inilah di antara adik-beradik yang baik. Habis kalau zaman kita ni lain pula. Kalau kita dapat jawatan, kita lantik adik-beradik kita, orang kata kroni kan. Oh, main kroni dah tu. Jadi kita tengoklah nak jadi kroni ke apa benda, kita kena tengok kepakaran. Kalau orang tu memang pakar sungguh dan kita sangat memerlukan kepada kesetiaan orang, jadi insya-Allah tidak salah sebagaimana Nabi Musa alaihissalam telah melantik Nabi Harun sebagai wazir, sebagai pembantu dia. Allahu Akbar. Baiklah, kita nak ambil satu patuh yang dulu dengan zaman kita ini sukar. Sebab zaman sekarang ni macam-macam orang boleh tuduh, macam-macam orang boleh katakan. Baiklah. Nabi Musa minta yang kelima, dia kata apa? Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi baik. Ushdud bihi azri, iaitu yang kelima. Ay qawi bi Harun zahri wa a'inni bihi. Kuatkanlah dengan sokongan Harun akan pendirianku. Maknanya lantik Harun, aku jadi kuat, hujah aku lagi mantap. Yang keenam, wa asyrikhu fi amri, dan jadilah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. Berapa dah Nabi Musa minta? 6 perkara. Maka jadilah dia dengan aku sama-sama mendapat jawatan Nabi dan jawatan Rasul. Jadi dia seperti aku juga, Nabi dan Rasul. Untuk kami sama-sama pergi jumpa Fir'aun. Allahu Akbar. Ini kebaikan Nabi Musa kepada adik-beradik dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun dengan adik-beradik jangan lupalah kan. Kebaikan-kebaikan tu kita mula dengan adik-beradik dulu, jangan pergi ke lain. Baiklah. Yang ketujuh, Musa kata apa? Kay nusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu. Wa nazkuraka katsira, dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Masya Allah, tabarakallah. Manakala kata yang ketujuh, supaya kami bertasbih. Yang ke-8, supaya kita mengingati Allah Azza wa Jalla.
Jadi ada setengah ulama dia campur dua, tasbih dengan ingat kepada Allah Ta'ala itu satu je. Jadi kita kata Nabi Musa nak minta kekuatan untuk berdepan dengan Firaun 7 permohonan ataupun 8 permohonan, supaya apa? Supaya dia mempunyai kekuatan, mempunyai semangat yang tinggi untuk berdepan dengan Firaun yang